Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم علمنا ما جهلنا اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما أما بعد. Sambungan kita malam ini ayat yang ke-100 dari surah Al-Kahfi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا jahannam yawma idzil lil kafirin 'arda, dan kami
bentangkan, kami pamerkan neraka jahanam pada hari ini untuk orang-orang kafir dengan pameran atau dengan pembentangan yang sangat jelas, iaitu mereka akan melihat neraka jahanam dengan sejelas-jelasnya. Siapakah mereka itu? Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dzikri, orang-orang yang matanya tertutup daripada melihat tanda-tanda, orang-orang yang matanya tertutup daripada mengingatiku ataupun daripada memerhati ayat-ayatku, dan mereka pula tidak mampu untuk mendengar sama sekali. Afahasibal ladzina kafaru an yattakhidhu ibadi min duni awliya, maka adakah orang-orang kafir mengira bahawa mereka mengambil hamba-hambaku sebagai makhluk yang mereka sembah selain daripada aku, lalu makhluk itu dapat menolong mereka? Siapakah hamba-hamba Allah yang telah dijadikan sembahan oleh orang-orang kafir? Kita akan lihat dalam tafsiran nanti. Inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula, sesungguhnya kami sediakan neraka jahanam untuk orang-orang kafir itu sebagai tempat mereka menginap atau mereka singgah di situ. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala, katakanlah, mahukah kami kabarkan kepada kamu dengan orang-orang yang paling rugi amal perbuatannya, yaitu orang-orang yang alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, orang-orang yang mana usaha mereka telah menjadi sia-sia, yaitu usaha semasa hidup mereka di dunia menjadi sia-sia. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dan mereka menyangka, mereka mengira bahawa mereka telah berbuat yang baik. Ulaika alladzina kafaru biayati rabbihim, mereka itu ialah orang-orang yang kufur, yakni ingkar dengan ayat-ayat Tuhan mereka. Wa liqaihi, juga kufur dengan pertemuan dengannya, tidak percaya adanya pertemuan dengan Allah. Lalu fahabitat a'maluhum, maka terhapuslah pahala bagi amalan baik mereka. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, maka kami tidak memberikan sebarang timbangan di hari kiamat untuk amal perbuatan baik mereka, yakni tidak diberi ganjaran kerana tidak ada apa-apa harga. Dzalika jazaohum jahannamu bima kafaru, itulah dia balasan untuk mereka yang berupa neraka jahanam dengan sebab kekufuran mereka. Wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa, dengan sebab mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai ejekan ataupun sendaan. Itu untuk ayat 100 hingga ayat 106. Kita kembali, kalau kita lihat ayat sebelumnya tentang peristiwa di akhir zaman, apabila munculnya Ya'juj Ma'juj, dan juga beberapa peristiwa lain yang diceritakan dalam nas-nas yang lain, dalam ayat-ayat dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada hari itu Allah Ta'ala tunjukkan neraka jahanam kepada orang-orang kafir dengan sejelas-jelasnya. Setelah berlakunya an-nafqatus tsaniyah, tiupan sangkakala yang kedua, hatta yushahidu ahwalah, sehingga mereka dapat saksikan kedahsyatannya. Seterusnya mereka diperlihatkan segala balasan di sana dengan sangat terang, sangat jelas. Allah Ta'ala menggambarkan dalam ayat lain, pandangan manusia pada hari itu menjadi sangat tajam. Sesuatu yang tidak pernah mereka lihat di dunia, suatu masa nanti mereka akan melihatnya. Mereka akan melihatnya di hari kiamat, hari di mana fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Pada hari itu Allah Ta'ala akan singkapkan pandangan mata manusia, sehingga banyak perkara yang mereka tidak pernah lihat di dunia akan mereka lihat di akhirat. Lalu pandangan manusia menjadi sangat tajam. Seseorang yang di dunia dia buta dengan akhirat, maka di akhirat lebih-lebih lagi dia akan buta. Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma. Sesiapa yang di dunia dia buta,
Kerana mata hatinya tidak melihat akhirat, maka di akhirat dia akan buta. Tetapi apabila dia melihat dengan mata kepala, pandangan matanya sangat tajam, sehingga dia melihat banyak perkara yang tidak pernah dilihat olehnya kerana dia berada pada alam yang lain. Tajam ada ulama tafsir sebut dalam bentuk pandangan yang nafidun, yang tembus, sehingga seseorang boleh melihat apa yang di sebalik objek yang ada di depan. Kita atas dunia ni, depan kita je, belakang dinding sana tak nampak dah. Tapi di akhirat seseorang boleh melihat apa yang di sebalik sana, mana pandangannya sangat tajam. Jadi apabila manusia melihat semuanya, ada yang melihat neraka, ada yang melihat syurga, maka disitulah timbulnya al-hasrah, penyesalan. Orang yang ke neraka menyesal sebab kehidupan mereka di dunia menyebabkan mereka masuk neraka. Bahkan orang yang masuk syurga juga rasa menyesal sebab tidak menambahkan lagi amalan-amalan soleh yang lain yang sepatutnya mereka boleh tambah lagi. Pada hari itu kami tunjukkan untuk mereka sehingga dapat dilihat dengan dekat dan jelas, sebagaimana Allah Ta'ala mendekatkan syurga kepada orang-orang bertakwa, maka didekatkan neraka jahanam kepada orang-orang kafir untuk mereka memasukinya. Siapakah mereka itu? Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri, yaitu orang-orang yang pandangan mata mereka ghita', ada penutup, sehingga mereka tidak mampu untuk zikri. Dia banyak tafsiran zikri, sama ada untuk ingat kepadaku, zikri untuk ikut ajaran Quran pun betul juga. Iaitu mereka menjadi seorang yang buta dan leka, lalai. Ta'amu, butalah mereka an qubulil huda wattiba'il haqqi, daripada menerima petunjuk dan mengikut jalan kebenaran. Walam yanzuru fi ayatillah walam yatafakkaru fiha, mereka tidak melihat, memerhati pada ayat-ayat Allah dan tidak berfikir padanya. Mata ada tapi mata yang tertutup, ghita', tertutup. Sebab mata kita melihat apa yang ada di depan kita, kita tidak melihat yang di sebaliknya. Itu satu maksud. Mata dengan maksud seseorang yang diberi penglihatan mata, tetapi mata dalamnya tidak mampu untuk membawa hati dan jiwanya berfikir, untuk dia berfikir. Jadi apabila ada penutup yang menyebabkan dia tidak mampu an zikri, untuk ingat kepadaku, untuk melihat kepada hukum hakamku, kata Allah Ta'ala, sesiapa yang leka, sesiapa yang berpaling, wa man ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Sesiapa yang berpaling daripada mengingati Allah, Tuhan yang bersifat Ar-Rahman, maka kami sediakan untuknya syaitan, dan syaitan itu menjadi temannya, qarin. Kerana dia sudah leka, lalai, pandangan matanya tertutup daripada melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, sehingga dia menjadi orang yang leka dan terusnya lalai. Zikri an zikrillah, kita diperintahkan untuk salat, wa aqimis salata li zikri. Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Musa, engkau tunaikanlah salat untuk ingat kepada aku. Dan yang kedua, wakanu, adalah mereka itu la yastati'una sam'a, tidak mampu untuk mendengar, la yutiquna sima'a dzikrillahi alladhi bayyanahu lahum fi kitabih, mereka tidak mampu untuk mendengar perkara yang membawa ingat kepada Allah, yang Allah Ta'ala jelaskan untuk mereka dalam kitabnya. Wala ya'qiluna 'anillahi amrihi wa nahyihi, dan mereka tidak mampu untuk memahami akan kehendak Allah Ta'ala dan juga larangannya. Khulasah ringkasnya, mereka itu buta daripada menyaksikan ayat-ayat Allah dengan pandangan mata mereka, serta berpaling daripada bukti-bukti yang mereka boleh dengar yang telah disebut dalam kitab Allah. Maka orang sebegini adalah orang yang layaklah mereka untuk ke neraka, kerana dua-dua sekali tidak berfungsi.
pendengaran, penglihatan. Ada, bukan kata dia pekah, tapi tidak mendengar apa yang sepatutnya dia dengar dan tidak melihat apa yang sepatutnya dia lihat. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Maka sesungguhnya tidaklah yang buta itu pandangan mata, tetapi yang buta adalah jantung hati yang berada dalam dada. Jadi sifat-sifat sebegini kita kena awasi supaya tidak berlaku pada kita. Kerana sifat ini adalah sifat lil kafirin, untuk orang-orang kafir. Kalau berlaku pada orang Islam, yang a'yunuhum, pandangan mata mereka fi ghita, ada penutup, menyebabkan mereka tidak mampu untuk ingat dan dekat diri kepada Allah. Peranannya dua perkara, melihat dan mendengar. Kita boleh kaitkan ayat ini dengan ayat dari surah Al-A'raf, wa laqad dhara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kami telah penuhkan neraka jahanam dengan kebanyakan manusia dan jin. Apa sebabnya? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Bagi mereka ada akal, hati yang tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yusiruna biha. Yang kedua, mereka memiliki mata yang tidak digunakan untuk melihat dengannya akan ayat-ayat Allah. Sama dengan ayat fi ghita'in, mata mereka tertutup daripada mengingati Allah. Dan yang ketiga, walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka memiliki telinga yang tidak digunakan untuk mendengar perkara yang membawa zikrullah, sama ada mendengar ayat-ayat Allah, katakanlah nasihat, teguran dan tazkirah yang seumpama. Jadi kalau cukup tiga perkara tu, tak boleh memikir, tak boleh mendengar dengan sepatutnya dan tidak melihat apa yang sepatutnya, ulaika kan an'am, mereka itu seperti binatang ternakan. Jadi kalau sifat seperti binatang, maka layaklah di akhirat menjadi ahli neraka. Afahasibal ladzina kafaru an yattakhidhu ibadi min duni awliya. Maka adakah orang-orang kafir yang menjadikan hamba-hambaku selain daripada aku sebagai awliya, sebagai walinya, sebagai sembahan. Awliya maknanya ma'budat, sebagai yang disembah oleh mereka. Contohnya, ada di antara orang-orang musyrikin yang menyembah malaikat, kerana mereka minta kepada malaikat. Orang-orang Nasara pula menyembah Al-Masih, kerana beranggapan Al-Masih Isa bin Maryam, kata mereka, sebagai anak Allah. Subhanallah ya amma yaqulun, maha suci Allah daripada apa yang mereka perkatakan. Dan ada yang meminta menyembah syaitan. Lalu Allah Ta'ala bertanya, adakah orang-orang kafir yang mengambil makhluk ini sebagai sembahan mereka, sebagai wali mereka, menyangka bahawa makhluk ini yang fa'uhu, memberi manfaat, faedah kepada mereka, ataupun yadfa'u anhum al-'adab, dapat menahan mereka daripada azab? Kalla, sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak. La tanfa'uhum tilkal ma'budat. Sembahan-sembahan itu tidak memberi manfaat, faedah kepada mereka, sama ada dari sudut lijalbil khairi wa daf'i syarri, untuk mereka mendapatkan kebaikan atau untuk mereka menolak segala keburukan. Bahkan apa yang mereka sembah itu pula akan menentang mereka. Kalla sayakfuruna bi'ibadatihim wa yakununa 'alaihim didda. Sekali-kali tidak, mereka sendiri akan kufur, akan engkar dengan perbuatan yang mereka buat sebab menyembah selain daripada Allah. Dan yang mereka sembah itu akan menjadi diddan, lawan kepada mereka. Sesuatu yang mereka sembah semasa di dunia akan melawan mereka di akhirat, akhirnya tidak dapat menolong mereka sedikit pun. Ini peringatan bagi orang-orang yang musyrik, orang-orang yang menjadikan bersama dengan Allah ada sembahan yang lain, maka mereka akan rugi dengan kerugian yang besar. Inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Sesungguhnya kami sediakan neraka jahanam itu bagi orang-orang kafir sebagai tempat nuzulan, tempat mereka singgah untuk mereka berada di situ. Nuzulan ini tempat yang kita kata
Orang tu berhenti duduk kalau dia sebagai tetamu. Sebagai tetamu. Sebab tu kalau tetamu yang singgah di hotel, dia panggil nazilun, jamaknya nuzala. Nuzala orang yang singgah mana-mana hotel untuk menginap. Sebagai tetamu di hotel, nuzala ataupun nazilun. Maka neraka Jahannam dianggap sebagai tempat untuk mereka duduk situ. Maka mereka menjadi daif, menjadi tetamu. Disediakan untuk mereka sebegitu, sebagaimana disediakan tempat kediaman untuk tetamu bisababi ittikhadhihim awliya ay ma'budin min dunillah, dengan sebab mereka menjadikan adanya wali-wali, iaitu sembahan-sembahan yang mereka sembah selain daripada Allah. Maknanya sesiapa yang berani mengambil sembahan selain daripada Allah atau menyekutukan Allah, maka jawabnya dia akan dibawa ke neraka Jahannam sebagai suatu tempat untuk dia singgah dan berada di situ. Jadi ayat kita baca daripada awal tadi, ayat 100 sehinggalah seterusnya masih berbicara tentang Jahannam dan sifat-sifat orang yang akan ke sana. Orang ada mata tapi tak guna, orang ada telinga tapi tak guna, orang ada akal tapi tak digunakan, dan orang yang menyekutukan Allah kerana menjadikan selain daripada Allah sebagai awliya, sebagai wali. Wali itu sebagai pelindung. Allah waliyul ladzina amanu, ataupun inna waliyallahu alladzi nazzala alkitaba huwa inna waliyallahu alladzi nazzala alkitab wa huwa yatawallas salihin. Sesungguhnya waliku adalah Allah, dialah yang menurunkan alkitab dan dialah yang melindungi, menjaga orang-orang yang saleh. Kul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Katakan kepada mereka, adakah mahu kami ceritakan? Nunabbiukum mana nukhbirukum ataupun nuhaddithukum, kami ceritakan, kami beritahu, kami khabarkan kepada kamu dengan golongan-golongan yang paling rugi dari sudut amalan. Kita ni kalau buat kerja, satu kerja tiba-tiba tak ada hasil gapo, oh letih saja. Letih. Kita buat satu perkara tiba-tiba tidak kena dengan apa yang dikehendaki, maka menjadi sesuatu yang sangat meletihkan. Sangat meletihkan. Kena buat pula. Kita diminta, mungkinlah ketua pejabat suruh kita buat satu proposal, kertas cadangan. Kita pun buat 3-4 hari. Dalam masa hanya 2-3 minit dia baca, tak kena ni. Tahu, farah kita. Kita 2-3 hari buat, make kita mudah. Tiba-tiba tak kena dengan spesifikasi yang dia kehendaki. Ini banyak berlaku. Kadang-kadang kalau melibatkan soal construction, pembinaan, tiba-tiba tidak menepati piawai yang dikehendaki. Bangunan yang telah dibuat mungkin dah siap 30%, kena putus semula sebab tidak mengikut piawai yang sepatutnya. Jadi pekerja pun rasa letih, kontraktor pun rugi PT banyak. Itu kalau dunia, akhirat belah mana. Maka sudah tentu kerugian dan rasa berat tadi berganda-ganda lagi. Kita buat kerja kesumbai tahu-tahu di sisi Allah Ta'ala tak ada nilai. Allah rugi. Baik, siapa mereka itu? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, orang-orang yang segala usaha kerja mereka di dunia menjadi dhalla maknanya lenyap, hilang saja, batal, terhapus, lesap, lupus, mana tak ada. Kerja bukan tak buat, tapi di sisi Allah Ta'ala benda itu dianggap kosong. Padahal mereka menyangka bahawa mereka telah berbuat kebaikan. Mereka menyangka bahawa mereka ni yuhsinuna, orang yang telah elok dan baik akan sun'an, usaha kerja. Dia berasa buat hak comel dah. Sebab tu kita dari segi sangkaan kita, kalau kita menyangka bahawa kita buat baik pada sangkaan kita, tapi belum tentu di sisi Allah Ta'ala benda tu dikira baik. Ini ramai hak silap dalam kaedah istihsan. Kalau mengaji usulul fiqh, kaedah istihsan, apabila berhujah dengan satu
Hadis mauquf yang berbunyi ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa 'indallahi hasan. Apa-apa yang umat Islam lihat comel benda tu molek, maka di sisi Allah juga baik. Sebenarnya hadis ini bukan merujuk kepada hadis marfu', ia merujuk kepada kata-kata seorang sahabat apabila semua para sahabat bersetuju dengan perlantikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk menggantikan kepimpinan di Madinah setelah wafatnya Nabi. Jadi bila ada mencalonkan Abu Bakar dan ramai majoriti setuju, lalu dikatakan ma ra'ahul muslimuna hasanat, apa yang dilihat oleh orang Islam sebagai baik, fahuwa indallahi hasan, maka di sisi Allah Taala juga baik. Ia melibatkan urusan dunia. Urusan dunia. Sebab itu dalam bab nasful khilafah dan soal perlantikan ketua. Tapi dalam bab urusan ibadat mahdah, kita tak digunakan kaedah istihsan. Kalau kita nak buat satu ibadat yang asalnya tidak ada dalil, tak ada nas, tak sabit, lepas tu kita kata apa salahnya Nabi tak buat benda baik, benda mana? Lalu seseorang itu menyangka dia telah buat perkara yang baik, tapi sebenarnya di sisi Allah tidak dikira baik. Kalau benda itu dia anggap baik, maka sudah tentu akan dijelaskan oleh Nabi dan diperintahkan untuk kita melakukannya. Sama ada benda itu baik dari segi wajibnya atau sunnah. Tapi kalau tak ada, maka benda itu tidak dianggap baik. Baik cuma pada sangkaan kita. Dan agama ni tak boleh main dengan skor baik. Kita beranggapan benda itu baik, kita pun buat. Baik pada sangkaan kita, belum tentu baik di sisi Allah. Dia agama tidak boleh dengan zan. In yattabi'una illa zan. Kebanyakan manusia tidak ikut kecuali dengan sangkaan. Wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Padahal sangkaan itu tidak memberi apa-apa nilai dari sudut kebenaran kalau untuk dijadikan sandaran. Atas sangkaan tadi gini kan juga betul. Tapi di sisi Allah Ta'ala sedikit pun tidak ada nilai untuk menguatkan hujah bahawa ianya hak benda yang benar. Dia mesti ada dalil, ada rujukan. Jadi rugilah orang ni, dia menyangka dia buat benda yang baik, tetapi di sisi Allah Ta'ala sia-sia. Baik itu secara umum, tapi secara khusus kita lihat ayat ini membawa maksud kullahum ya Muhammad, katakan kepada mereka ya Muhammad, hal nukhbirukum ayyuhan nas bi ashaddin nasi khusranan li a'malihim wa khata'an fi hisabihim. Mahukah aku khabarkan kepada kamu wahai manusia dengan golongan manusia yang paling rugi amalannya, yang tersilap dari segi perhitungannya, tersilap perkiraannya. Amalan rugi dari segi perkiraan pun silap juga. Dia berasa dia boleh untung tapi dia rugi. Itu orang-orang yang dallu fil hayati, yang telah menjadi sesat semasa kehidupan di dunia. Fa'amilu a'malan batilah ala ghairi syari'atin mardiyatin maqbulah. Beramal dengan amalan yang batil, yang salah. Bukan tak beramal, tapi amalan itu dianggap batil. Batil sesuatu yang diamalkan kalau dianggap ibadat, tetapi la yusyra', la tusyra', tidak disyariatkan ibadat itu. Ala ghairi syariah, tidak ikut syariat, kerana ia tidak disyariatkan, tak ada dalam syariat, dan tidaklah ia diredai di sisi Allah ataupun tidak diterima. Mereka dikira wa atba'u anfusahum fima la naf'a fihi. Mereka telah memenatkan diri mereka dalam perkara yang tidak memberi faedah untuk mereka. Mereka telah memenatkan diri mereka dalam perkara yang tidak memberi faedah untuk mereka. Sebab tu amalan ni bukan dilihat dari segi banyak atau sikit, keutamaannya dilihat dari segi diterima atau ditolak. Sebab tu orang kita kadang-kadang cara berfikir yang tidak bijak menggambarkan dari sudut keilmuan dan kefahaman kita. Mereka melihat dari sudut apa salahnya, dosa, dia tanya. Jadi seolah-olah kita melihat perkiraan hukum agama dari segi fiqh dia, dosa pahala. Kenapa kita tak ambil kira Tuhan terima kan dia? Allah Ta'ala terima ataupun tidak. Boleh jadi Allah Ta'ala tidak terima. Soal dia terima tak terima kita tak tahu. Sebab syarat penerimaan, kata Al-Fudhil bin Iyad dan ramai tokoh-tokoh tabi'in, apabila memberi tafsiran tentang ayat
kedua dari surah Al-Mulk, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala dialah yang menciptakan adanya kematian, kehidupan untuk menguji kamu wahai manusia, siapakah di antara kamu yang paling baik amalannya. Ahsanu amala, yang paling baik amalan apa dia? Akhlasahu wa aswabahu, yang paling ikhlas dan yang paling betul. Kata Fudil bin Iyad, yang dimaksudkan dengan khalis, yang ikhlas, an yakuna al-amalu diwajhillah, amalan mestilah kerana Allah. Ikhlas itu tidak ada niat lain kecuali semata-mata kerana Allah. Was-sawabu an yakuna al-amalu ala sunnati Rasulillah, yang dikatakan betul bila amal itu ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sudut fi'lan wa tarkan, buat ataupun tinggal. Apa ni buat, kita buat. Kalau sikit tahu tu, kalau banyak banyak. Tidak ada lebih, tidak ada kurang, tidak ada ubah suai, tidak ada ziyadah wala nuksan wala taghyira. Ubah tak boleh, tambah tak boleh, kurang tak boleh. Ataupun tidak boleh untuk kita mewujudkan sesuatu yang asalnya tidak wujud. Amalan yang baik, amalan yang ikhlas dah betul. Sebab tu dalam ayat tu Allah Ta'ala tak sebut liyabluwakum ayyukum aktsaru amalan, tapi dia kata ahsanu amalan, yang lebih baik amalan, bukan yang lebih banyak amalan. Sebab yang diambil kira bukannya dari sudut kuantiti, tapi kualiti. Dari sudut kualiti, kalau banyak tidak berkualiti, maka tidak ada nilai di sisi Allah. Baik, mereka beramal dengan amalan yang batil, tidak ikut syariat yang diredai ataupun tidak diterima, lalu penatlah diri mereka, fahalaku wa dhayya'u thamara a'malihim, maka binasalah mereka dan menjadi sia-sialah segala hasil kerja-kerja mereka. Ruginya letih saja, lelah saja, hasilnya tak boleh gapo. Kalau orang nego, kata orang nego tak klik modal, tak saya kata boleh hutang, modal pun tak klik. Mana buat satu kerja yang tidak berbaloi, buat sembahyang tapi tak boleh apa satu. Orang-orang munafik, mereka salat tapi salat mereka tidak ikhlas. Allah Ta'ala menggambarkan salat orang munafik, salat dalam bentuk malas. Wala yatuna as-salata illa wa hum kusala, mereka tidak datang untuk menunaikan salat kecuali malas ataupun riya. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum, orang-orang munafik mahu menipu Allah, padahal Allah Ta'ala telah membalas tipu daya mereka. Wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas, apabila mereka bangun untuk menunaikan salat, bangunnya mereka dengan sangat malas. Itu pun kalau salat dalam keadaan untuk menunjuk-nunjuk pada manusia. Apa sahaja ibadat kita buat, salat ke ataupun yang lain-lain, kalau tujuan untuk riya, amalan itu tak diterima. Tak diterima, Allah Ta'ala tak terima. Wala yadhkuruna Allah illa qalila, dan mereka tidak ingat kepada Allah kecuali ingat dia yang sedikit. Jadi rugilah kalau setiap kali buat amalan tujuan untuk riya, maka rugilah, tidak diterima dan tertolak. Mereka adalah wahum qaumun makhdu'un, mereka adalah satu kaum yang tertipu, bima hum alaihi, dengan apa yang mereka buat, dengan apa yang mereka lalui, tertipu. Yadhunnuna annahum muhsinuna fi dhalikal amal, mereka menyangka bahawa mereka orang yang berbuat baik pada amalan itu. Muntafi'una bi atharihi, mereka dapat faedah dengan kesan-kesan amalan, merasakan amalan itu makbulun, diterimalah amalan mereka. Duk berasa gitu, sebenarnya tidak begitu. Mahbubun, dirasai mereka dikasihi, padahal hal sebaliknya mereka dibenci dan amalan mereka ditolak. Kita berlindung dengan Allah daripada keadaan sebegini. Na'udzubillah min zalik. Bukan orang tak beramal, dia beramal dah, tapi amalan mereka menjadi sia-sia dan mereka menjadi orang yang sangat rugi.
Ayat ini secara khususnya ditujukan kepada siapa? Ulaikal ladzina kafaru bi rabbihim. Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim. Mereka itu adalah orang-orang yang kufur dengan ayat-ayat Tuhan mereka. Termasuklah contoh tadilah untuk orang-orang munafik. Tapi secara umumnya pengajaran juga meliputi mana-mana orang yang terkeluar daripada syariat apabila dia buat amal-amal agama, ataupun dia menjalani kehidupan yang tidak patuh syariat. Banyak kita dengar istilah patuh syariat. Patuh syariat maknanya ikut hukum agama. Di Malaysia ni dalam banyak-banyak syarikat penerbangan ada sebuah kita dengar, apa tak sebut nama ni, yang dikatakan telah patuh syariat. Dia punya petugas dia, pramugara-pramugari dia tutup aurat, ikut syariat Islam. Hak lain dikatakan belum patuh syariat. Sepatutnya dalam sebuah negara yang menjadikan Islam sebagai agama rasmi, tidak timbullah soal diskriminasi dan soal patuh syariat. Sepatutnya patuh syariat ini berlaku secara menyeluruh, bukan dalam bahagian-bahagian tertentu. Patuh semua, patuh semua. Tapi tidak berlaku sebegitu. Sebab mungkin banyak lagi yang perlu diperbaiki. Kafaru di sini mana jahadu ayatillah, mereka ingkar dengan ayat-ayat Allah semasa di dunia, serta mereka juga tidak meyakini adanya liqa pertemuan dengan Allah. Tidak yakin akan bertemu dengan Allah, sekaligus mendustakan adanya al-ba'tsu. Al-ba'ts maknanya hari kebangkitan, hari manusia akan hidup lepas mati. Manusia akan menerima hisab, perhitungan amalan, waliqa'illah, pertemuan dengan Allah, serta kufurnya mereka dengan ma ba'dahu min umuril akhirah, apa yang ada selepas itu daripada semua urusan di alam akhirat. Kali ini yang berlaku, maka rugilah mereka dengan serugi-ruginya. Kerana fahabitat a'maluhum, terhapuslah amalan mereka. Maksud amalan yang terhapus ni amalan baik. Amalan baik, adalah amalan jahat tu terus dibawa. Orang-orang yang sesat dan menyesatkan pula orang lain, bila mereka buat dosa, mereka menanggung dosa itu dan dosa orang lain yang telah mereka sesatkan. Orang-orang yang sesat, wa idza qila lahum madza anzala rabbukum, bila dikatakan kepada mereka apa yang telah Tuhan turunkan, lalu orang-orang yang sesat berkata qalu asatirul awwalin, yang Tuhan turunkan hanyalah cerita-cerita dongeng orang terdahulu. Kata-kata mereka menyebabkan liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamah, mereka akan menanggung dosa mereka sepenuhnya di hari kiamat. Manakala dosa itu markah 100% lah, tidak cukup dengan dosa mereka sendiri, mereka juga akan menanggung wa min auzaril ladzina yudillunahum bighairi ilmin, termasuklah dosa-dosa orang yang telah mereka sesatkan dengan cara tidak berilmu. Ala sa'a ma yasirun, amanah buruk apa yang mereka tanggung. Amanah buruk apa yang mereka tanggung. Tanggung dosa sendiri lagi, tanggung dosa orang lain telah mereka sesatkan. Jadi orang sebegini terhapus amalan baik mereka. Bukan kata dia tidak buat amalan baik, tapi amalan baik terhapus. Kita berlindung dengan Allah daripada perkara yang sangat menggerungkan ini, sangat menakutkan. Sebab tu kadang-kadang setengah orang tak faham, dia kata kita hidup kena buat amalan banyak, amalan saja. Pada masa yang sama dia tidak belajar ilmu-ilmu yang dia perlu tahu, apakah yang menghapuskan amalan dan apakah yang tidak menghapuskan amalan. Itu batas-batas antara kufur dengan iman, tauhid dengan syirik. Kena tahu tu. Tidak cukup mengaji untuk beramal saja, tapi kena mengaji tahu batas-batas antara tauhid dengan syirik, antara iman dengan kufur. Kalau duduk beramal saja tak tahu benda ni, tahu-tahu amalan itu hasil lebuh habis, ataupun hilang begitu sahaja. Ia boleh berlaku dan tidak mustahil berlaku, sebab sudah diceritakan dalam Quran. Allah Ta'ala sudah cerita dalam Quran, sama ada amalan baik dibuat oleh orang kafir itu secara khusus, ataupun dilakukan oleh orang Islam. Dia buat banyak amalan baik, dia Islam,
disebabkan kejahilannya, tiba-tiba dia buat satu perkara yang menjatuhkan ia ke dalam kufur dan syirik, terhapus amalan dia. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sekiranya kamu terlibat dengan syirik, terhapus amalan kamu, tak ada pahala langsung, dan kamu termasuk orang yang rugi. Itu satu hal yang sangat merugikan. Baik. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum, maka tidaklah kami berikan nilai sedikit pun pada timbangan amalan mereka. Ada dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari, tuan-tuan boleh rujuk, dalam Riyadhus Shalihin pun ada. Hadis ini dimasukkan dalam bab khauf, menyatakan rasa takut. Nabi sebut yu'ta, akan dibawa di hari kiamat birrajulil azimis samin, seorang lelaki yang besar lagi gemuk, saiz badannya. Dari segi fizikalnya besar, gemuk, dari segi fizikalnya, tapi dari segi amalannya tidak sepadan dengan tubuh badan dia. Tubuh badannya besar, tapi amalan dia kosong. Seperti bola yang besar, tapi dalam tu anginnya ada. Tak ada isi ke apa, ada angin. Lalu Nabi pun sebut, padahal la yazinu indallahi waznan, tak ada nilai pun di sisi Allah walau sekecil mana nilai. Lalu dibaca ayat ni, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, kami tidak berikan apa-apa nilai untuk ditegakkan bagi timbangan amalan mereka. Maknanya tak ada. Mana kalau timbang dari segi fizikal, tubuh saja berat, tapi di sisi Allah Ta'ala ringan. Ada orang lain walaupun fizikalnya ringan, tapi di sisi Allah Ta'ala berat, sebab banyak amalan kebajikan dia, dan dia tidak melakukan perkara yang menyebabkan terhapus kebaikannya. Dzalika jazaohum jahannamu bima kafaru. Akhir sekali sebagai sambungan bagi ayat tadi. Itulah dia balasan untuk mereka, balasan neraka jahanam, dengan sebab bima kafaru, ba menyatakan ba sababiyah, sebab kafaru, kufur, engkarnya mereka, serta mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasul yang aku utuskan sebagai huzwan sebagai istihzaan, sebagai ejekan, untuk suka-suka, untuk gurau, untuk main-main. Lalu terhapuslah amalan mereka. Jazaohum jahannam. Atau boleh rujuk dalam ayat lain, dzalika jazaohum bi annahum kafaru bi ayatina wa qalu a idza kunna 'idhaman wa rufatan a inna lamab'utsuna khalqan jadida. Itulah dia balasan bagi mereka, balasan api neraka, dengan sebab mereka kufur kepada ayat-ayat kami, dan mereka berkata, adakah setelah kita mati, kita sudah menjadi tulang dan hancur reput, adakah kita akan dibangkitkan kembali menjadi makhluk yang hidup, yang baru? Maknanya mereka ni tidak percaya adanya hidup selepas kematian, ataupun tidak percaya kepada alam akhirat. Kesimpulan yang kita boleh ambil untuk ayat kita baca malam ni, ayat ini mengisbatkan adanya hari kebangkitan, hidup selepas mati. Manusia akan dihimpunkan di hari kiamat, sama ada manusia termasuk juga jin, semuanya akan dihimpunkan selepas berlakunya an-nafqatis tsaniyah fi sur, tiupan sangkakala yang kedua. Akan diperlihatkan neraka jahanam dengan begitu jelas dan terang kepada lil kuffar, kepada orang-orang kafir, bisababi adamin nadar fi dalailillahi ta'ala, dengan sebab semasa di dunia mereka langsung tidak melihat, memandang kepada dalil-dalil, bukti-bukti kewujudan Allah dan keesaannya. Yang ketiga, orang-orang kafir telah tersilap apabila mereka menyangka bahawa dengan cara mereka mengambil sembahan selain daripada Allah, maka sembahan itu memberi manfaat. Seperti orang-orang Nasrani menganggap Nabi Isa itu sebagai anak Allah. Anggapan begitu membawa kepada syirik. Ataupun Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Anggapan itu membawa kepada syirik dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Bahkan Allah Ta'ala pasti akan menyiksa mereka di akhirat nanti. Orang yang paling rugi di hari kiamat adalah orang-orang yang segala usaha baik mereka di dunia menjadi sia-sia,
padahal mereka yakin mereka telah berbuat kebaikan. Ada satu hadis riwayat Imam Bukhari daripada Mus'ab bin Umair. Kata Mus'ab, sa'altu Ubay, aku telah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang ayat kul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala, siapakah golongan yang paling rugi amalannya? Mus'ab bin Umair bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, adakah mereka itu al-haruriyah? Haruriyah ni golongan khawarij, orang Islam juga, tapi orang Islam yang ekstrim dari sudut beragama. Lalu jawab Ubay kepada Mus'ab, la, bukan. Mereka adalah al-Yahud wan Nasara. Amma al-Yahud, adapun Yahudi mereka telah mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amma an-Nasara fakafaru bil jannah. Adapun Nasara mereka kufur dengan adanya balasan syurga. Mereka berkata la ta'ama fiha wa la syaraba, tidak ada makanan dalamnya dan tidak ada minuman. Adapun Haruriyah ay al-Khawarij, adapun golongan Khawarij, alladzina yanquduna ahdallah, alladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqih, mereka telah melanggar perjanjian dengan Allah setelah perjanjian itu kuat dan kukuh. Dan ada yang menamakan mereka ini sebagai fasikin, golongan yang fasik. Tapi kesimpulannya, ayat ini tashmul, meliputi jami' ahli dhalal, semua golongan yang sesat. Semua golongan yang sesat, sawa'an min ahli kitab au minal musyrikin, sama ada dari kalangan ahli kitab ataupun kaum musyrikin. Baik, satu lagi. Dah dibaca dah hadis ni tadi. La ya'tir rajulun 'azim as-sami, dah baca dah. Baik, apa maksud fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna sebagai tambahan? Maknanya la thawaba lahum, tidak ada pahala untuk mereka. Tidak ada pahala untuk mereka. Kadang-kadang setengah orang dia tak tahulah, dia memikir ke mana, dia kata kita buat ibadat ni yang dia fikir pahala, tak ikhlas. Tidak ikhlas. Kalau dia fikir nak pahala, tidak ikhlas. Kita mesti buat ibadat semata-mata kerana Allah. Tak boleh pahala, tak apa, pentingnya ikhlas. Gitu kan Nabi ajar. Persoalannya, adakah bila Nabi ajar kena ikhlas, bermakna ikhlas menafikan hak kita untuk mendapatkan pahala? Jawapannya tidak. Keinginan kita kepada pahala tidak menafikan soal ikhlas. Sebab ikhlas buat kerana Allah, mengharapkan apa di sisi Allah. Pahala itu bukan makhluk bagi, Allah Ta'ala bagi. Tapi kalau kita mengharapkan apa yang ada di sisi makhluk, barulah dikatakan tidak ikhlas. Timbul juga anggapan kalau buat ibadat mengharapkan syurga, dia kata tak ikhlas, buat bukan kerana Allah tapi nak pada syurga. Kita tanya balik, syurga tu hak siapa tu? Syurga tu hak siapa tu? Syurga tu adalah milik Allah, dan Allah Ta'ala memberikan syurga sebagai rahmatnya untuk hamba dia. Bila kita minta syurga, bermakna kita minta rahmat. Sebab tu dalam Quran disebut yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Allah Ta'ala memasukkan sesiapa yang dia kendaki dalam rahmatnya, maksudnya dalam syurga. Bila kita minta syurga, bermakna kita minta rahmat. Salah ke kita minta? Bukan salah, memang tak salah, memang disuruh. Dalam doa kita minta Allahumma firli, apa dia? Allahumma arhamni, Allahumma hdini wa'fu anni, minta keampunan, minta diberi rahmat, minta diberi kemaafan, minta diberi hidayah. Salah satunya minta rahmat. Termasuk dalam rahmat itu adalah syurga, dan segala yang ada kaitannya termasuk pahala. Jadi orang macam ni, orang yang fala nuqimu lahum yaumal qiyamah la thawaba lahum, tidak ada ganjaran pahala untuk mereka, bahkan amalan mereka menjadi penyebab mereka akan terima azab. Fala hasanata lahum, tidak ada sebarang nilai kebaikan yang boleh tuzan fi mawazinil qiyamah, untuk ditimbang pada timbangan-timbangan di hari kiamat, pada mizan. Tak ada apa-apa kebaikan untuk ditimbang, maknanya tak ada lah, kosong. Dia syarat nak ke syurga, dia mesti fa amma man thaqulat mawazinu, timbangnya dia mesti berat kerana baik, barulah fa huwa fi 'ishatir radiyah. Tapi bila tak ada apa satu, jawapannya khaffat mawazinu, habis amalan baik dia menjadi ringan sebab berat hak jahat lagi.
Jadi bila tidak ada kebaikan, fahuwa finnar, maka orang ni akan masuk neraka. Wallahu a'lam. Habislah setakat tu, ada 2-3 ayat lagi kita akan habiskan minggu depan untuk penutup bagi surah Al-Kahfi. Ada soalan? Ada soalan? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillah.